Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'ansir ya karim. Amma ba'd. Baik, kita teruskan dengan hadis ke-11, iaitu tinggalkan perkara yang meragukan. Diriwayatkan daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anha. Katanya, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya, aku menghafaz sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Nasa'i. Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini ialah hasan sahih. Hadis ini termasuk Jami'ul Kalim, iaitu hadis yang pendek tetapi padat. Dan ulama menjadikan ini sebagai kaedah dalam fiqh. Faedah fiqh, Islam tidak mahu umatnya mempunyai perasaan ragu dan bimbang. Jika anda ingin ketenangan, tinggalkan keraguan dan buang sejauh-jauhnya, terutamanya selepas selesai menunaikan solat, agar tidak berasa gelisah. Nabi SAW bersabda, sesuatu yang singkat tetapi maknanya sangat luas. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmani radhiyallahu anhu, seandainya seseorang menafsirkan atau menjelaskan hadis ini dalam satu jilid yang sangat tebal, niscaya kandungan dua kalimah ini akan melebihinya. Syariah Islam membawa kemudahan. Hadis ini mengandungi pengajaran untuk kita berdiam diri tentang perkara-perkara keraguan dan meninggalkannya. Jika sesuatu itu halal, ia pasti akan mendatangkan ketenangan. Manakala sesuatu yang syubhah, iaitu yang ragu-ragu, akan membawa keraguan. Bentuk wara' ialah meninggalkan sesuatu yang meragukan, kemudian mengambil sesuatu yang tidak meragukan. Ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang zuhud yang terkenal. Demikian juga dikatakan oleh Al-Fudal Hasan bin Abi Sinan. Dari sekumpulan sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Abu Ad-Darda dan Ibnu Mas'ud berkata, apa yang kamu inginkan dari perkara yang masih meragukan, sedangkan di sekelilingmu ada 4,000 perkara yang tidak diragukan. Sebahagian ulama berdalil dengan hadis ini bahawa lebih afdal keluar dari perselisihan ulama, meninggalkan pembohongan dan terus mengekalkan kejujuran akan membawa keamanan, manakala pembohongan sentiasa membawa kepada keraguan. Hukum fiqh iaitu iman tidak boleh dikalahkan dengan keraguan. Dalam Sahih Bukhari, Muslim disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa dia pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang pernah merasakan sesuatu ketika solatnya. Nabi SAW juga bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidu rihan, iaitu jangan menoleh sehingga dia mendengar bunyi atau terhidu sesuatu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis di atas, maksud hadis ini ialah dia boleh berpaling sehingga dia mendapati bunyi atau mencium bau, dan dia tidak perlu mendapatkan keduanya sekaligus seperti ini. Ini disepakati oleh ijma' ulama. Hadis ini menjadi asas kepada sesuatu hukum dalam Islam dan menjadi hukum fiqh, iaitu sesuatu itu kekal sebagaimana adanya sehingga ada sesuatu yang pasti bercanggah dengannya. Jika ada keraguan yang datang secara tiba-tiba, maka ia tidak berbahaya. Dalam faedah hadis, Islam tidak mahu umatnya mempunyai perasaan ragu dan bimbang. Jika anda inginkan ketenangan,
tinggalkan keraguan dan buang sejauh-jauhnya, terutama selepas selesai menunaikan solat agar tidak berasa gelisah. Contoh dalam kaedah fiqah, yang pertama, sesiapa yang yakin bahawa dia dalam keadaan suci, kemudian apabila dia ragu-ragu datang hadas, maka dia kekal dalam keadaan taharah, iaitu suci. Sama ada ini ditemui semasa solat atau di luar solat. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama lain dari kalangan salaf, iaitu ulama terdahulu, dan khalaf, iaitu ulama kemudian. Yang kedua, sesiapa yang berhadas pada waktu subuh kemudian beragu-ragu selepas itu sama ada dia telah bersuci atau tidak, maka dia dihukum seperti dalam keadaan pertama, iaitu dia dalam keadaan berhadas. Maka haruslah dia berwuduk, kerana keadaan awal itulah keadaan yang yakin dan tidak boleh dikalahkan dengan keraguan semata-mata. Yang ketiga, sesiapa yang berbuka pada waktu petang sebelum matahari terbenam, walaupun dia masih ragu-ragu tentang terbenamnya matahari, maka batallah puasanya. Kerana yang yakin adalah matahari belum terbenam, dan keyakinan ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan semata-mata. Yang keempat, seseorang yang membeli air dan mendakwa selepas itu bahawa air itu najis, kemudian penjual menafikannya, jadi apa yang penting adalah kata-kata penjual. Kerana hukum asal air ini adalah hukum yang yakin, iaitu suci. Ia tidak boleh dihapuskan dengan ragu-ragu. Yang kelima, jika seseorang yang bermusafir ke luar negara dan tidak didengari lagi dalam tempoh yang lama, kemudian timbul keraguan sama ada dia masih hidup, walaupun tiada berita yang menunjukkan kematiannya, bermakna belum ada yang yakin. Jadi dia tidak boleh dinyatakan sudah mati sehingga berita yang pasti, iaitu yakin, disampaikan. Jadi waris tidak boleh begitu saja membahagikan harta mereka sebagai harta pusaka sehingga mereka yakin akan kematiannya. Yang kelima, jika seseorang itu yakin ada kotoran pada pakaiannya tetapi tidak tahu di mana letaknya, maka sebagai langkah berhati-hati dia menggosok seluruh bahagian pakaiannya. Kerana keraguan tidak dapat menghapuskan keyakinan. Yang ketujuh, tidak wajib pembeli bertanya kepada penjual sama ada barang itu miliknya atau bukan, atau barang itu dicuri atau tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wal aslu fi ma bi aidi muslim an yakun milkan lahu. Maksudnya, hukum asal segala sesuatu yang ada di tangan seorang muslim adalah miliknya. Ini hukum asal dan inilah yang yakin. Keyakinan ini tidak boleh dikalahkan dengan keraguan semata-mata. Yang ke-8, berhati-hati agar teragak-agak dalam urusan menilai air. Bukanlah sunnah, iaitu dianjurkan, malah tidak sunnah sama sekali bertanya mengenainya. Malah yang disarankan ialah membangun perkara yang di atas hukum asal, iaitu suci. Jika terdapat tanda-tanda najis, maka ia dikatakan najis. Jika tidak, maka tidak perlu dinasihatkan untuk mengelak daripada menggunakan air ini hanya atas dasar syak wa sangka. Walau bagaimanapun, jika itu hukum yakin, maka ini adalah masalah lain. Yang terakhir, ada seseorang yang telah selesai solat, lalu dia ragu-ragu sama ada dia mengerjakan solat zuhur 3 rakaat atau 4 rakaat. Keraguan ini seperti tidak patut diberi perhatian, asalkan solat itu sah selagi dia tidak percaya bahawa dia solat 3 rakaat. Jika dia yakin, baru 3 rakaat. Kemudian dia menambah rakaat keempat selagi waktu rehatnya tidak lama. Kemudian dia memberi salam, kemudian menutupnya dengan sujud sahwi. Pengajaran hadis. Hadis ini menjelaskan prinsip dalam meninggalkan syubhat dan bersifat wara'. Ia mendidik orang beriman agar meninggalkan keraguan dan isu-isu yang samar. Sebaliknya, melakukan sesuatu yang diyakini keadaannya. Orang yang beriman tidak akan tenteram jiwanya melainkan pada perkara yang pasti halal. Adapun ahli maksiat, mereka tidak mengambil berat tentang perkara haram, apatah lagi perkara yang syubhat.
Yang terakhir, hadis ini berbicara dalam konteks umum, iaitu setiap perkara yang menimpa seseorang bukan sekadar dalam perkara makanan sahaja. Maka sesiapa yang syak adalah telah mengambil wuduk atau tidak, maka hendaklah dia mengambil wuduk bagi menghilangkan syaknya itu. Sekian daripada hadis untuk hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang khilaf itu datang daripada saya sendiri. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.